Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hari ini kita sambung topik-topik ataupun subtopik yang terakhir tentang taubat, iaitu berkenaan dengan pembahagian 4 hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti lain, 4 situasi hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini kita telah pun membaca huraian penulis kita tentang satu golongan yang pertama, golongan yang pertama, iaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia istiqamah di atas taubat, berterusan sehingga tidak melakukan langsung dosa, ataupun kalau melakukan dosa pun kerana tidak disengajakan, dan sehinggalah kepada kematiannya. Makna dia mati sebagai orang yang bertaubat kepada Allah, atau mati dalam keadaan orang yang bersih dan suci. Orang ini diumpamakan seperti an-nafsu al-mutmainnah, orang yang memiliki jiwa yang tetap teguh di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian selepas ini akan masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah orang yang bertaubat kepada Allah dengan ikhlas, kemudian istiqamah. Namun ada kalanya dia terlanjur juga melakukan dosa, namun segera dia kembali kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mati di atas mati yang baik. Ini diumpamakan seperti orang yang memiliki an-nafsu al-lawwamah. An-nafsu al-lawwamah. Orang yang memiliki jiwa yang sentiasa mencela dirinya, yang ada kalanya terbabas, tapi dalam keadaan dia menyedari dosa dan menyesal, kembali kepada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diikuti golongan yang ketiga dan juga yang keempat yang kita akan baca insya-Allah. Tingkatan yang kedua, orang yang bertaubat yang menempuh jalan istiqamah dalam induk-induk ketaatan dan meninggalkan semua dosa besar, tetapi tidak dapat terlepas dari dosa-dosa yang membelitnya. Karena secara asasnya dia bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang wajib sekurang-kurangnya, dan juga meninggalkan dosa-dosa, tapi ada ketikanya dia tidak terlepas daripada dosa-dosa yang membelitnya. Ia tidak sengaja melakukan dosa-dosa tersebut, tetapi tergoda oleh dosa-dosa itu di tengah gelojak keadaannya. Yang mana dia tahu benda itu dosa, tapi dia terjatuh juga dalam melakukan dosa dengan godaan-godaan tertentu. Ia tidak pernah bertekad untuk melakukannya, yang ini berdosa. Ia tidak pernah bertekad untuk melakukan dosa, tetapi setiap kali terjerumus melakukannya, ia mencela dirinya. Dia tidak pernah bertekad untuk melakukan dosa, tapi terbabas, terjatuh dalam dosa, dan setiap kali dia melakukan dosa, dia mencela dirinya, menyesali, dan memperbarui tekadnya untuk berjuang menghindari sebab-sebab yang mengakibatkannya melakukan dosa tersebut. Mana dia kembali bertaubat. Namun nafsu ini sangat tepat disebut sebagai an-nafsu al-lawwamah. Mana orang yang telah bertaubat tapi masih lagi begitu situasinya, maka dia ibarat seperti seorang yang berada dalam kelompok an-nafsu al-lawwamah. Kerana pemilik nafsu ini mencela berbagai keadaan
tercela yang dilakukannya bukan kerana sengaja. Dia bukan kerana dia seorang pendosa ataupun yang seronok melakukan dosa, tapi ada kalanya dia tewas dengan gunaan nafsu menyebabkan dia terjatuh dalam dosa, tapi dia segera kembali. Dia segera mencari dosa tersebut, dia segera kembali kepada Allah. Ini juga merupakan tingkatan yang tinggi, sekalipun di bawah tingkatan yang pertama. Maknanya orang berada di tingkatan ini, dia masih lagi berada di tingkatan yang tinggi, tapi di bawah daripada tingkatan yang pertama tadi. Ataupun sebelum ini, kita dah baca sebelum ini. Tingkatan ini merupakan keadaan umum bagi orang yang bertaubat. Kebanyakan orang bertaubat berada dalam kelompok-kelompok ini. Kerana keburukan yang teraduk menjadi satu dengan tanah. Mana keburukan itu sudah mensebati dengan jiwa manusia. Sebab manusia ini dia ada unsur tanah, unsur rendah, yang menjadi asal penciptaan Adam, yang hampir tidak terlepas darinya. Jadi kita ni ada dua, jiwa, raga. Jiwa itu adalah unsur malaikat dalam diri kita. Raga itu adalah unsur bumi, dipanggil. Jadi unsur bumi itulah yang meruntun kita untuk melakukan perkara yang merendahkan kita, iaitu dosa. Unsur bumi itulah yang menyebabkan kita ni ada mirip ataupun ada penyerupaan dengan haiwan ganas, haiwan-haiwan dan sebagainya. Hidup hanyalah untuk makan, minum, orang kata apa, untuk melayani nafsu dan sebagainya. Jadi sebab itu tidak mustahil manusia ini terbabas ataupun terjatuh dalam dosa, tapi kita sekalipun belum mencapai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang dah tetap, yang tidak ada bolak-balik lagi, yang teguh dalam ketaatan kepada Allah dan ketakwaan. Kalau tak boleh sampai jiwa tersebut, kurang-kurangnya kita berada jiwa ini, iaitu jiwa yang dipanggil sentiasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun dia ada melakukan dosa. Puncak usaha yang bisa dilakukannya adalah dengan mengalahkan keburukan, dengan memperbanyak kebaikan sehingga memperberatkan daun timbangan kebaikan. Jadi kalau kita tak boleh capai jiwa yang pertama tadi, dan kita berada di jiwa yang kedua ini, al-lawamah, apa yang kita perlu buat? Iaitu kita banyakkan amalan kebaikan. Sehingga nanti bila ditimbang nanti di akhirat, amalan kebaikan kita akan mengatasi amalan kejahatan kita. Sedangkan melepaskan diri dari keburukan secara total, maka hal ini sangat jauh kemungkinannya, mana bagi golongan ini. Jadi sebab itu, maka kena banyak amalan kebaikan. Kemudian, tidak mudah-mudah untuk melakukan dosa. Tapi kalau terlanjur melakukan dosa, segera kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat. Mereka ini mendapat janji kebaikan dari Allah. Sebagaimana nyatakan dalam firman-Nya, Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirati huwa a'lamu bikum. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala sebut orang-orang yang menjauhi dosa besar. Mereka menjauhi dosa besar. Dan juga sebarang perbuatan yang keji. Kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Maka orang sebegini Allah sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Setiap dosa kecil yang dilakukan bukan kerana kesengajaan, maka termasuk al-lamam yang dimaafkan. Al-lamam iaitu dosa-dosa kecil yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi makna pada kita bahasanya sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang saleh itu ada kemungkinan melakukan dosa, tapi dosa yang mereka lakukan itulah dosa yang kecil, di mana mereka sentiasa menjauhkan diri mereka daripada dosa-dosa yang besar. Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَّرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang ayat ini berada dalam kumpulan ayat tentang orang bertakwa. Kata Allah, di antara
sifat orang bertakwa ialah orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiayai diri mereka sendiri, mereka segera ingat akan Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Jadi jelas daripada ayat ini bahawasanya orang bertakwa bukanlah orang yang tidak akan langsung melakukan, tidak melakukan dosa langsung, bukan. Tapi orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menzalimi diri sendiri, iaitu dengan melakukan dosa, mereka segera ingat pada Allah lalu mohon ampun. Jadi kata Imam Ghazali, Allah tetap muji mereka sekalipun mereka mengenai diri mereka sendiri, ya, atas penyesalan. Tapi muji sebab apa? Sebab penyesalan dan celaan yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Mustahil Allah Ta'ala muji mereka kalau mereka ini melakukan dosa, kemudian terus tenggelam dalam dosa itu tanpa kembali kepada Allah. Kepada tingkatan inilah Rasulullah mengisyaratkan dalam sabdanya, Al-mu'min kal-sumbulah yafi'u ahyanan wa yamilu ahyanan. Orang mukmin itu seperti bulir. Sumbulah iaitu tumbuhan yang berjerami. Seperti pokok padi, pokok gandum dan sebagainya. Kadang kembali lurus dan kadang condong. Mana bila ditiup angin, tiup angin, dia condong. Kemudian bila angin berhenti, dia kembali lurus. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, orang mukmin pasti melakukan dosa sewaktu-waktu. Mana ada waktu-waktunya orang mukmin terjatuh dalam dosa, tapi mereka segera kembali kepada Allah. Semua itu merupakan dalil yang tegas bahawa dosa kecil itu tidak merosakkan taubat dan tidak membuat pelakunya tergolong orang-orang yang meneruskan perbuatan dosa. Ini tidak tergolong dalam al-israr, orang yang berterusan melakukan dosa ataupun terus-menerus melakukan dosa. Kalau dosa itu berlaku ketika-ketikanya dan kita segera kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kata penulis, siapa yang membuat pesimis, yakni menjadikan orang lain putus asa, siapa yang membuat pesimis orang seperti pada tingkatan ini, dari tingkatan orang-orang yang bertaubat adalah seperti doktor yang membuat pesimis orang yang sihat dari kelanggengan kesihatannya, yang dari berterusan kesihatannya akibat memakan berbagai buah-buahan dan makanan-makanan yang pedas sewaktu-waktu dan tidak terus-menerus. Jadi kalau ada di sana seorang yang dia terlalu keras, asalkan tengok orang melakukan dosa saja dia cela, dia menjadikan orang itu putus asa, kamu ni melakukan dosa, kamu akan masuk neraka. Padahal orang itu bukanlah pendosa. Orang itu dia baik dan bertaubat, tapi kadang-kadang terjatuh dalam dosa. Tiba-tiba dia mengeluarkan ucapan pesimis, menjadikan orang itu putus asa, seolah-olah orang itu adalah pendosa. Orang ini dia sama seperti doktor. Orang yang bersikap sedemikian sama seperti doktor yang bila berdepan dengan sakit yang menjaga kesihatan, tapi kadang-kadang dia makan juga benda-benda yang mudaratkan. Lalu dia telah orang kata apa, telah menghilangkan harapan orang itu untuk penyembuhan semata-mata kerana pelanggaran yang sedikit. Doktor yang berhadapan dengan seorang pesakit kencing manis yang dinasihatkan agar tidak mengambil gula. Tapi pesakit ini ada kalanya dia teringin untuk makan benda manis. Tiba-tiba doktor kata, pakcik makan benda manis ni, pakcik akan mati, pakcik akan kesihatan pakcik akan rosak dan sebagainya. Jadi doktor yang sebegitu adalah doktor yang tidak melihat kepada realiti manusia. Okay. Atau kata dia seperti seorang ahli fiqh yang membuat pesimis para pelajar fikih untuk meraih tingkatan faqih akibat kemalasannya
untuk mengulang kaji pelajaran sewaktu-waktu dan tidak perlu ulang. Biasalah pelajar. Kadang-kadang ada tiba malasnya, tapi dia pelajar yang rajin. Tapi ada satu ketika, mood dia tu hilang. Tiba-tiba guru kata, kamu ni tak akan berjaya dalam SPM, kamu tak akan, kamu akan gagal. Semata-mata kerana sekali atau dua kali pelajar itu tidak konsentrate, tidak beri tumpuan pada pelajar. Jadi itu bukan ahli fiqh yang baik, bukan guru yang baik. Hal itu menunjukkan kekurangan dan kelemahan doktor dan ahli fiqh tersebut. Jadi kalau doktor bersikap demikian dalam kes yang pertama tadi, ataupun ahli fiqh, guru bersikap demikian, maka dia bukan doktor yang baik dan bukan ahli fiqh yang baik. Seorang faqih dalam agama adalah orang yang tidak membuat makhluk pesimis dari tingkatan-tingkatan kebahagiaan hanya kerana sesekali, sekali-sekali mengalami kelesuan dan melakukan kesalahan kecil. Sebaliknya, kita kena beri pengharapan sentiasa. Yang beri pengharapan sentiasa. Macam doktor tadi, pakcik berhati-hati. Pakcik makan gula itu, nanti pakcik akan, kalau pakcik tidak kontrol, nanti pakcik akan kencing manis pakcik akan naik, akan tinggi, gula pakcik akan tinggi dan dia akan rosakkan buah pinggang, pakcik akan rosak saraf dan sebagainya. Ini nasihat akan teruskan beri harapan daripada bersama menasihati. Itulah juga seorang guru. Kamu kalau berterusan malas begini, nanti kamu tidak akan berjaya. Kembalikan semangat kamu untuk belajar. Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang banyak bertaubat lagi mohon ampunan. Tengok Nabi SAW. Nabi mengakui bahasanya anak Adam ni melakukan dosa. Tapi Nabi beri semangat selepas itu. Ya, kamu melakukan dosa. Tapi kamu kena jadi orang yang baik. Walaupun telah terlanjur melakukan dosa. Iaitu dengan kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dan kebatilan dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka infakkan. Jadi cuba perhatikan kata pengarang kitab kita, Allah tidak menyebut sifat mereka dengan tidak melakukan keburukan sama sekali. Tapi Allah sebut sifat mereka, sifat orang beriman bertakwa dalam ayat tadi, Allah Ta'ala sebut, iaitu mereka menolak kejahatan yang pernah mereka lakukan dengan melakukan kebaikan. Mana mereka, Allah Ta'ala sendiri akui maksudnya mereka ada kemungkinan melakukan kejahatan, tapi mereka tangani kejahatan mereka, mereka cover dan mereka gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang memadamkan kejahatan-kejahatan yang mereka pernah lakukan. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua. Nah, orang istiqamah dalam taubat, dan melakukan amal soleh, tidak ada langsung keinginan untuk melakukan dosa, tapi ada kalanya terlanjur melakukan dosa, terutama sekali dosa-dosa yang kecil. Tak pernah mereka berkeinginan untuk melakukan dosa besar, tapi ada kalanya terlanjur melakukan dosa, terutama dosa kecil, lalu mereka segera kembali kepada Allah. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, bertaubat dan bertahan di atas istiqamah beberapa saat, kemudian dikalahkan oleh syahwat dalam sebahagian dosa, sehingga dia melakukan dosa itu dengan secara sengaja dan dengan syahwat, kerana ketidakmampuan mengalahkan syahwat. Tetapi sekalipun demikian, dia tetap tekun melakukan berbagai ketaatan dan meninggalkan sejumlah dosa, sekalipun didukung oleh kemampuan untuk melakukannya dan juga syahwat.
ia melakukan sebahagian dosa itu hanya kerana dikalahkan oleh satu atau dua syahwat. Tetapi dia tetap berkeinginan mendapatkan kurniaan Allah untuk bisa mengalahkan syahwatnya dan menghentikan keburukannya. Itulah keinginannya. Itulah keinginannya. Mana keinginannya untuk tetap taat. Keinginan dia untuk tetap taat. Tetapi tewas. Dia tewas. Itulah keinginannya ketika telah melampiaskan syahwatnya seraya berkata menyesali dirinya. Duhai, sekiranya aku tidak melakukannya, aku akan bertaubat darinya dan berusaha keras untuk mengalahkan nafsuku. Tetapi nafsunya selalu menggodanya dan mengajaknya menunda-nunda taubat. Waktu demi waktu dan hari demi hari. Nafsu inilah yang disebut an-nafsu al-musawwilah. Iaitu nafsu yang selalu menggoda. Yang tadi al-lawamah. Mana orang yang dia sekali, maknanya keterlanjuran itu berlaku tanpa tekad. Dia melakukan dosa tanpa tekad. Tidak ada tekad langsung. Yang dia terjatuh dalam melakukan dosa waktu-waktu yang tertentu. Tapi yang ini dia bertaubat dengan ikhlas. Tapi gelojak nafsu itu masih meruntun dia, menyebabkan dia kembali melakukan dosa dengan keinginan kerana masih lagi dibelenggu oleh nafsu syahwah. Dalam pada itu dia masih lagi mengetahui dosa itu, mengakui dosa itu dan menyesali dosa tersebut. Tapi dia masih lagi merupakan orang yang ditewaskan oleh nafsunya sendiri. Maka ini kata Imam Ghazali, dia masuk dalam kategori an-nafsu al-musawwilah. Iaitu nafsu, maknanya orang yang memiliki nafsu yang selalu menggodanya. Sedangkan orang ini termasuk orang yang disebut Allah dengan firman-Nya. Wa akharuna ya'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Asallahu yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang lain. Maksudnya, dan di sana kata Allah, ada selain daripada golongan sebelum ini yang mengakui dosa-dosa mereka. Mana mereka kenal dosa. Dan setiap kali melakukan dosa, mereka mengiktiraf itu dosa. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mana mereka ada kalanya khalatu amalan salihan wa akhira sayyi'an. Ada waktu buat baik, taat, sembahyang, puasa, zakat, baca Quran dan sebagainya. Wa akhira sayyi'an. Ada waktu masih lagi buat benda jahat. Masih lagi melakukan dosa. Asallah. Ini dia terjemahan dia tak habis nak. Patut dia sambung lagi, barulah kita boleh kaitkan dengan apa yang penulis nak sampai kepada kita. Kata Allah, asallahu ayatubu alaihim innallaha ghafurur rahim. Orang macam tu pun kata Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka. Jadi sebelum ni ada kumpulan yang mana? Ini kumpulan yang ketiga ni. Dalam surah At-Taubah. Dia boleh rujuk balik ayat 100, 101, 102. Jadi kumpulan yang pertama Allah Ta'ala kata as-sabiquna awwalun. Golongan yang terdahulu. Ini yang orang kata apa? Yang terkadapan. Iaitu terdiri daripada muhajirin, ansar. Itu golongan yang paling hebat lah. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala sebut di sana ada golongan munafik. Kemudian yang ketiga golongan ini. Golongan ini. Mana golongan yang mana? Yang beriman, beramal soleh. Tapi masih lagi melakukan dosa. Dalam keadaan mereka mengetahui dosa itu. Mengakui keterlanjuran mereka. Dan mereka mencampur adukkan. Ada waktu buat kebaikan, ada waktu melakukan dosa. Orang sebegini Allah Ta'ala sebut asallahu yatubu alaihim. Mudah-mudahan Allah akan melimpahkan taubat kepada mereka. Ketekunannya dalam melakukan bagi ketaatan dan kebencian yang tak ada dosa yang dilakukannya itu merupakan tumpuan harapan semoga Allah menerima taubatnya. Tetapi penundaan taubat itu, tapi golongan ini jangan ingat kata dia boleh, tak apalah juga kalau begitu. Tidak.
dia ada satu risiko yang berat, iaitu kemungkinan dia mati ketika sedang melakukan dosa itu, menyebabkan dia terhalang daripada mendapat mati yang baik. Kata dia, tetapi penundaan taubatnya itu sangat berbahaya kerana bisa jadi nyawanya dicabut sebelum sempat bertaubat. Lalu urusannya itu terpulang kepada kehendak Allah. Jika Allah menyusulinya dengan kurniaannya, mana dia mati ketika dalam maksiat, tapi Allah menyusuli kematiannya itu dengan kurniaan Allah dan mengurniakan taubat kepadanya, maka dia dapat bergabung dengan orang yang tergolong pada tingkatan terdahulu, iaitu yang pertama ni, yang kedua sebelum ini. Tetapi jika kecelakaan dan syahwat telah menguasai dirinya, maka sangat dikhawatirkan di akhir kehidupannya akan berhak mendapati apa yang telah ditetapkan di alam azali, iaitu ketetapan Allah ni dua, syurga satu, yang kedua neraka. Jadi dikhawatiri dia akan berlaku kepada dia itu ketetapan yang kedua itu, iaitu neraka. Wal'ayazubillah. Kerana jika seorang pelajar misalnya tidak mampu menghindari hal-hal yang menghambat pembelajaran, pengetahuan, maka sesungguhnya ketidakmampuannya itu menunjukkan bahawa di alam azali dia telah ditetapkan termasuk orang-orang yang bodoh sehingga harapannya sangat lemah. Tetapi jika dimudahkan baginya sebab-sebab ketekunan untuk mendapatkannya, maka hal itu menunjukkan bahawa dirinya telah dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan. Jadi, dia panggil ketetapan Allah, dia bawa contoh kepada kita dalam masalah. Apakah kita ini akan menjadi orang alim ataupun akan kekal menjadi orang jahil? Maka alim atau berjahil itu adalah ketetapan Allah sejak daripada azali. Tapi setiap ketetapan itu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan asbab. Asbab kepada alim, iaitu kesungguhan belajar. Asbab kepada jahil, iaitu kemalasan untuk kita belajar. Jadi bila asbab-asbab itulah berlaku pada kita, walaupun kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu mungkin berbeza. Allah boleh untuk mengurniakan ilmu, menjadikan orang itu alim walaupun tanpa belajar. Maknanya Allah boleh menetapkan menyalahi daripada asbab musabab. Tapi kena ingat bahasanya Allah juga ada ketetapan yang sejak azali, iaitu orang yang malas itu akan berhujung kepada kejahilan. Jadi kerana itu, untuk lebih selamat, kita kena senantiasa untuk mengambil asbab. Tapi dalam keadaan, kita sedia maklumlah, dalam keadaan tidak bersandar pada asbab. Kecuali kita berikhtiar, mudah-mudahan ketetapan kita itu akan pergi kepada ketetapan yang positif, iaitu bebas daripada kejahilan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tingkatan yang keempat yang terakhir. Bertaubat dan berlangsung istiqamah barang sesaat. Kemudian kembali lagi melakukan dosa dan banyak dosa tanpa memiliki hasrat untuk bertaubat. Dan tanpa menyesali perbuatannya. Maknanya dia bertaubat seketika saja. Lepas itu dia tidak istiqamah lagi. Tidak istiqamah untuk bertaubat. Untuk menjauhi dosa. Bahkan tenggelam dalam dosa seperti orang lalai yang memperturutkan syahwatnya. Orang ini termasuk golongan orang-orang yang meneruskan dosa-dosanya. Walaupun dia pernah bertaubat. Tapi bila dia membiarkan dirinya tenggelam dalam dosa, tidak tahu langsung untuk kembali lagi kepada Allah, maka dia termasuk dalam golongan al-musirruna al-dzamb. Orang-orang yang berterusan melakukan dosa walaupun dia pernah bertaubat. Jiwa ini disebut an-nafsu al-ammaratu bisu, iaitu nafsu ataupun jiwa yang senantiasa memerintahkan pemiliknya ataupun tuannya kepada kejahatan. Yang lari daripada kebaikan, mana yang jauh daripada kebaikan. Orang ini dikhawatirkan menemui su'ul khatimah dan urusannya terpulang kepada kehendak Allah. Jadi ala kulli hal,
Semuanya kembali kepada kehendak Allah. Jadi kerana itu kita tidak boleh bercakap melebihi daripada orang kata apa. Walaupun orang itu pendosa, tetap penulis menyebutkan kembali kepada kehendak Allah. Mana kita tidak boleh berkata, oh dia tu konform neraka. Itu bukan, percakapan itu bukan percakapan orang mukmin. Orang mukmin dia bercakap kalau benda yang berkait dengan masa depan, maka itu kita bercakap bahasanya itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Cuma khawatir. Orang itu dikhawatirkan menuju su'ul khatimah dengan sebab situasi dia itu. Dan urusannya terpulang kepada kehendak Allah. Jika dia akhiri dengan keburukan, maka dia menjadi orang celaka selama-lamanya. Mana jika Allah telah mentakdirkan dia berakhir sebagai orang yang asyaqi, orang yang ahli neraka, maka dia akan celaka selama-lamanya. Jika dia akhiri dengan kebaikan hingga mati dasar tauhid, walaupun dia banyak melakukan dosa besar, tapi Allah tetap mengekalkan dia dalam tauhid dan dia mati dalam tauhid, maka masih punya penantian untuk dibebaskan dari api neraka. Ya, dengan tauhid yang adalah hati dia itu, dengan la ilaha illallah yang adalah hati dia itu, sekalipun setelah berapa waktu mana dia disiksa dalam neraka. Dan tidak mustahil akan termasuk dalam pengampunan umum. Dan tak mustahil Allah Ta'ala mengampunkan dia dengan syafaat sebagai contohnya. Disebabkan oleh hal yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Jadi ala kulli hal kita belajar ini bukan untuk kita mentohmah orang lain, yang untuk kita mencela orang lain pendosa, kita sebut dia itu begitu begini sebagainya. Tidak. Kita belajar ini adalah untuk kita berikhtiar bagi pihak diri kita agar kita itu sentiasa dirahmati oleh Allah dan dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita disiksa oleh Allah walaupun seketika dalam neraka. Jadi demikianlah tuan-tuan dan sekalian, sudah tentu yang kita nak itu ialah kita bertaubat dan kita istiqamah dalam taubat sehingga kita tidak lagi melakukan dosa. Ya. Iaitu kita kembali menjadi orang yang memiliki jiwa nafsul mutmainnah. Ataupun kalau tak dapat sampai pada tahap itu, kita berada di bawah, iaitu kita masih ada dosa-dosa yang kita lakukan tapi dosa kecil. Ataupun kalau dosa besar sekalipun kerana orang kata apa, kerana tersilap. Ya. Tanpa kita ada sebarang tekad untuk melakukan dosa. Ya. Dan mungkin ada di sana orang yang istiqamah bertaubat kepada Allah tapi masih lagi dibelenggu oleh dosa kerana tidak tahan dengan nafsunya. Tapi dia kembali bertaubat setiap kali melakukan dosa, kembali bertaubat kepada Allah. Dia berada dalam kelompok yang ketiga. Cuma risikonya, dia khawatiri takut ketika dia melakukan dosa itu, ketika itu dia mati. Ya, tapi dia masih baik kerana masih menyedari dosanya dan masih kembali kepada Allah setiap kali melakukan dosa. Dan kita tidak nak yang ketiga, pernah bertaubat kepada Allah Ta'ala, tapi kemudian kembali melakukan dosa tanpa kembali bertaubat kepada Allah. Maka orang itu mendedahkan risiko mati dalam su'ul khatimah. Sekalipun ada iman, tapi kemungkinan dia disiksa oleh Allah. Dan ala kulli hal, kita mohon keampunan Allah untuk diri kita dan juga untuk semua kaum muslimin. Walaupun banyak dosa, tapi kita mengharapkan agar Allah mengampunkan. Demikianlah akhir fasal yang terdapat dalam rukun kedua di antara rukun-rukun tazkiyah dari rukun tahaqquq. Selanjutnya kita beralih kepada rukun yang ketiga iaitu takhalluq. Jadi selesai dah kita bab fasal yang kedua. Fasal yang kedua dah selesai, iaitu fasal dia panggil at-tahliyah. Ini at-tahliyah. Kita dah lalui fasa yang pertama iaitu at-takhliyah. At-takhliyah iaitu penyucian dari semua sifat-sifat penyakit-penyakit batin. Setelah kita suci, maka kita menghiasi. Adapun kita selesai, ataupun istilah kita dipanggil takhalluq.
apa disebut dengan tahaqquk. Mana kita menerapkan. Setelah kita membuang pakaian lama, maka kita pakai pakaian yang baru. Iaitu kalau kita boleh ulang semula lah. Kan dah selesai. Ada 11 semua ni. Ada 11. Nanti kita akan cubalah buat khulasah semula. Tahaqquk ini tauhid. Setelah kita buang daripada diri kita itu kufur dan juga syirik, maka kita hiaskan diri kita dengan tauhid dan ubudiyah. Setelah kita buang riak, kita ikhlas diri kita dengan ikhlas. Kemudian diikuti dengan sidq, zuhud, tawakal, mahabbah, takut dan juga mengharap kepada Allah, taqwa dan wara', syukur, sabar, muraqabah, dan juga yang terakhir yang kita telah pun selesaikan iaitu taubat. 12 semua. Ada 12. Yang 12 dipanggil keindahan batin. Keindahan batin yang perlu kita hiaskan dalam jiwa kita. Atau yang perlu kita terapkan pada jiwa kita setelah kita bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran dia. Dengan yang terakhir adalah takhalluq. Takhalluq ini iaitu kita ingin kata apa, membina kepribadian kita dengan kita meniru nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah. Kita ingin mencapai kesempurnaan yang kita mampu sebagai seorang manusia, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, iaitu dengan kita meniru nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah penyayang, maka kita pun cuba untuk menjadi penyayang sebagaimana sifat Allah Ta'ala. Allah Tuhan yang Maha mengetahui, maka kita juga meniru untuk sentiasa mencari ilmu. Allah Tuhan yang Maha penyabar, tidak cepat-cepat untuk menghukum hamba-hamba dia, baliknya memberi tangguhan dan memaafkan, maka kita begitu juga kita. Dan begitu juga kita ingin meniru Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat dengan lebih lanjutlah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah.